Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Apa khabar semua? Apa khabar sedang penonton ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, seperti biasa kita mulakan dengan asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim udhunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun na'im Ainul ghururi Sa'dullahi Sa'dul khalqi Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur tabi Izzul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kita. Dan pada malam ini kita ada satu penampilan khas yang istimewa. Kita kongsikan pada malam ini pengurusan emosi dan kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah, Muhammad Fadilah Kamsah. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat dan kebaikan. Okey, kita sedang menunggu Datuk untuk masuk Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz Amin, sihat ah? Alhamdulillah. Oh, kau comel. Wara-wara suang tuak saya gila. Wah, waduh. Oh, speaking Arabic. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Datuk waras ya, sihat ya. Waras, waras. Alhamdulillah, waras. Alhamdulillah, alhamdulillah. Takut orang tak faham kata, sejak bila pula digila ni? Dah mula waras kata. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Tahniah, tahniah. Tahniah, Ustaz. Tahniah. Terima kasih kepada Datuk yang sudi sama-sama kita dan sedang penonton pada malam yang berbahagia ni. Okey, Alhamdulillah, Ustaz. insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. So jadi perkembangan dalam perkembangan terkini lah waktu PKP ni, Datuk. Silakan. Betul lah, masa PKP ni makin berkembang lah. Naik 2 kilo. Ya, tapi itulah. Tapi sempatlah kita buat modul baru, kita buat cari pengisian baru. Banyak banyak program kat webinar lah, Ustaz. Webinarnya dengan online. So alhamdulillah. 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 Okey. So jadi malam ni insya-Allah perkongsian kita berkaitan dengan pengurusan emosi kan. So jadi jadi maknanya banyak juga maknanya bila kita terkurung dalam PKP ni yang orang introvert tak kisah, orang extrovert, aduh, dia macam-macam kena penjara tu. Jadi mungkin mungkin Datuk boleh bagi pandangan sikit mengenai keadaan mana jiwa atau emosi ni bagi orang yang kena PKP. Silakan, Datuk. Itulah, so ini pun satu isu yang sangat penting lah. Memang betul Ustaz ya. Sebab kita sebenarnya tidak pernah bersedia untuk PKP ni. Ya, jadi dan mula-mula PKP cuma 2 minggu Ustaz. Ya, sambung lagi 2 minggu. Sambung lagi 2 minggu. Lepas tu itu yang mula yang kadang-kadang mula stres, terutamanya orang yang kerja sendirilah, ya, yang kerja sendiri yang tak ada gaji tetap, ya. Jadi mula tergugat dia punya emosinya. Dan yalah, dia biasanya pagi hingga petang kat pejabat, ya. Jumpa isteri dan anak-anak ataupun keluarga mungkin dalam 4-5 jam. Ni sekarang 24 jam kat rumah. Jadi lain dia punya kesan tu. Okey, baik. Okey, tapi semua tapi semua berbalik pada hati lah, Ustaz. Ya. Okey. So jadi mungkin dalam ketika PKP ni maknanya banyak juga kejadian kes maknanya pembaharan rumah tangga dan sebagainya. Jadi saya percaya dia berasal daripada pengurusan emosi yang maknanya kurang matang ataupun mungkin kurang maknanya dapat ditingkatkan. Jadi maknanya apa nasihat Datuk sebenarnya? Dulu bab kata Melayu kan, dekat bau busuk kan, jauh bau wangi kan. Ini dah 24 7 dekat jadi dia. Itulah dia. Itulah. Betul tu tak? Ya, jauh bau bunga, dekat bau ketiak dia kata. Itu pun ada kebenarannya. Tapi itulah. So sebenarnya yang cantiknya kita kena tukar cara berfikir dululah ya. Sebab PKP dengan pandemik satu dunia ya, dengan pula bersama dengan Ramadan Karim, masya-Allah. So ini semua Allah susun sebenarnya untuk jadi satu, kata pada saya lah, jadi titik perubahan yang sangat kuat. Selalunya Ramadan ya, Ramadan dah titik perubahan yang sangat kuat ya. Satu kata orang tu madrasah mendidik manusia yang sangat hebat. Tapi ini dicampur pula dengan PKP, dengan wabaknya, dengan ketakutan yang tak pasti, dan mungkin ekonomi akan terjejas sampai pemimpin kata kena buat satu new normal, satu kebiasaan yang baru. Jadi memang satu benda yang sangat-sangat hebat. Tapi itulah, pada saya kalau kita nak menangani emosi kita tak dapat tidak, kena masa ni lah kita overhaul diri kita. Ya, kalau kereta kita tak payah berjalan dah 2-3 bulan ni, so memang tak payah overhaul, diri kita kena overhaul. Ya. Okey. Jadi Datuk mengenai overhaul diri ni kan. So di mana titik permulaan dia? Di mana titik permulaan dia? Itu yang cantiknya sebab kita ni kebetulan sekarang dalam Ramadan Karim ya. So memanglah ini bulan maghfirah. Ini bulan kehebatan, bulan macam-macam jenis nama bulan. Tetapi ramai antara kita Ustaz, kita tak ambil kesempatan tentang bulan maghfirah ni dengan betul-betul overhaul diri. Contoh yang paling mudah, kalau Ustaz survey lah. Ustaz tanya orang, saya pun tanya orang. Agak-agak berapa orang yang tiap-tiap malam solat taubat dan istighfar ratus kali lah. Sebagai asbab untuk overhaul diri. Jadi kerana kita terlupa nak solat taubat. Memang kita tahu waktu yang mustajab untuk berdoa ialah sebelum berbuka
masa sebelum sahur, waktu bangun sahur. Cuba Ustaz tanya, kita punya sahabat, kita punya followers, berapa orang, berapa peratus yang benar-benar banyak berdoa di samping Allahumma laka sumna wa bika amanna. Apakah doa yang dibaca sebelum sebelum berbuka tu? Adakah doa untuk diri, keluarga, untuk mengangkat COVID, untuk membantu jiran-jiran? Ada tak baca doa? Saya takut tak ada loh Ustaz. Saya takut tak ada. Kalau ada alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Takut tak ada sebab tak jadi biasa. Tidak ada kebiasaan untuk kita benar-benar berdoa waktu nak berbuka. Ya, semua ustaz kata, asatizah kata 10-15 minit doa untuk diri, keluarga, negara, untuk dunia. Berapa orang yang buat agak-agak sambut seruan tu? Takut-takut tu lah. Datang pergi, Ramadan datang, Ramadan pergi, tapi kita masih gagal mengurus emosi dan nafsu yang kita lawan nafsu je sebenarnya. Ya, sebab setan dah dirantai. Jadi sepatutnya kita dapat mengawal emosi kita dengan lebih saksama sepatutnya. Tapi malam ni yang kita cuba bincang bagaimana kita nak ingatkan diri kita dan orang yang dapat menonton ni sama-sama dapat mengurus nafsu dan emosi kita agar lebih jadi lebih kata orang tu jadi aset kepada ummah, aset kepada dunia insya-Allah. Okey tu, saya tengok dalam beberapa ketika maknanya saya live dan sebagainya, saya tengok peningkatan orang yang kerisauan melampau ataupun anxiety ni kan. Jadi maknanya dia fikir ke depan terlalu banyak sampai rasa macam sesak nafas, tiba-tiba dia boleh panic attack kan. Maksudnya risau dan sebagainya kan. Apa nasihat Datuk pada orang macam ini dan macam mana cara untuk pandangan Datuk untuk mengatasi lah ya kerisauan melampau. Okay. So ini pun isu yang sangat penting Ustaz ya. Sebab kadang kita ni kita lupa benda yang asas. Ya, itu sebabnya inilah ujian Allah uji kita sebab Allah sayang. Allah sayang sangat kat kita. Jadi kadang-kadang kita sampai panic attack, kena ingatkan asas. Yang tu sebabnya ulama pesan kat kita, orang yang bijak pandai pesan kat kita. Engkau jangan takut tentang rezeki. Rezeki itu janji Allah, kerja Allah. Yang beri rezeki kita Allah. Mungkin kita tak ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Dan rezeki itu Allah yang kasih. Tapi kena yakin, rezeki Allah kasih dan rezeki tak pernah salah alamat. Tahu. Tetapi apa yang patut kita buat untuk bersedia menerima rezeki Allah. Allah nak bagi rezeki, tapi kita tak bersedia. Dan kita takut-takut tak layak untuk menerima rezeki itu. Itu yang kita kena betulkan. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Bagaimana nak overhaul diri kita. Yang kita risau ni sebab, maaf Ustaz ya, kita risau sebab hati kita masih kotor. Kepala kita masih negatif. Ya. Tindak tanduk kita masih negatif. Amal ibadah kita tak banyak bertambah. Tak banyak bertambah ya. Adalah sikit-sikit pertambahan sebab Ramadan. Tapi tak banyak. Dia punya hijrah diri, transformasi itu tak cukup lah. Ya. Walaupun dah diuji dengan COVID-nya, dengan PKP-nya, tapi ramai orang masih biasa-biasa. Sebab kita tengok, bila saya baca komen-komen netizen dengan isu yang berlaku sekarang, nampak macam kita ni langsung tak ada, kata orang tu, kesan ya kepada apa yang kita lalui. Masih mengata selamba, masih, ya Allah, kata orang tu, forward benda yang bukan-bukan. Ustaz pun faham lah. Isu yang remeh-remeh jadi satu benda yang besar. Kesian. Sudah-sudahlah. Ya? Sudah-sudahlah. Itu nampak sangat. Yang kita ni dah tergantuk, tak nak tengadah lah Ustaz. Itu yang saya risau orang kita ni. So jadi itu, maksudnya Sila, orang ada kebiasaan yang negatif kan. Tabiat yang negatif tu kadang-kadang banyak kat diri orang kan. Jadi macam mana cara orang nak mengubah daripada benda negatif ni untuk menukar kebiasaan kepada kebiasaan yang positif tu? Itulah tu sebabnya kita selalu dipesan ya, dipesan dan sebenarnya pesanan tu simple tapi kita tak menghayati. Sebab bila Imam Ghazali kata ilmu kena dicari, kena difahami, dihayati. Penghayatan ni kita tak ada. Bila tak ada penghayatan, kita tak amalkan. Apatah lagi nak sampaikan ke orang. Jadi pertamanya kita kena ingat diri kita bahawa sebenarnya apa pun yang berlaku ni ada kehebatan yang luar biasa. So kerisauan kita sebab ni dia. Kenapa kita risau? Kata guru-guru saya bila saya tanya soalan sama, kenapa kita ni ada masalah, ada kerisauan, ada macam-macam cabaran? Sebab ni dia. Sebab hati awak masih hati yang sama. Masalah kita sekarang sebab hati kita yang tak betul. Masalah yang sekarang sebab
fikiran kita tak betul. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. So fikiran kita masih tak betul. Kita punya masalah sebab tindak tanduk kita tak betul. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Perbuatan kita masih tak betul. Ya, masih banyak yang masih perlu diperbaiki. Lepas tu kita punya hubungan masih tak betul. Hablum minallah belum mantap, hablum minannas belum mantap. Jadi kalau untuk nak selesaikan semua masalah kita dengan mengurus emosi kita ni, itu yang kita yang selalu sebut perkataan jadi orang baru. Pemimpin kata new normal, kebiasaan baru. Tapi pada saya, jangan new normal saja. Jadi orang baru. Macam nak jadi orang baru? Betulkan hati. Solat taubat, istighfar, Quran. Baca Quran bukan sebab Ramadan. Baca Quran sebab Allah suruh kita bacakan sepanjang hayat. Quran sebagai kita punya sahabat, ya, dan bagi syafaat. Dan Ramadan sebagai satu kata tu penggalak lah, ya, untuk digandakan. Untuk digandakan. Jadi betulkan hati balik. Hati tu kena dibetulkan. Bila hati betul, sebab hati mengawal fikiran. Emosi itu ada kat hati dan dikawal oleh fikiran. Jadi kalau hati kita dah betul, solat taubat, istighfar, baca Quran, dan jangan tunggu raya untuk bermaaf-maafan. Sekarang kita maafkan. Kita bermaaf-maafan dengan suami isteri sekarang. Bermaafkan semua jiran tetangga sekarang. Jadi bila hati kita jadi bersih, Nabi sebut seketul daging kalau bersih satu badan akan sihat. Jadi emosi kita tu dikawal oleh kalbu yang masih tak betul. Jadi solat taubat, istighfar, baca Quran, maafkan orang, sedekah. Itu yang sebab Syekh Ali Jabir kata, cuba sedekah waktu subuh dan pasang niat. Tengok apa kesannya. Masya Allah. Ini semua benda-benda kecil. Tapi kalau kita yakin dan buat istiqamah, Ustaz, akan menjadikan kita orang yang kuat, mantap, dan emosi kita akan jadi sihat dan kata orang tu stabil, insyaAllah. Betul tu, saya menukar nama netizen ni kepada Nurtizen tu. Nurtizen, kita panggil Nurtizen biar dapat baik sikit lah, ya. Oh, bagus tu. Nurtizen. Bagus tu, Ustaz. Saya suka tu. Bagus, Ustaz. Kalau netizen ni dia bergaduh, bercakap je, kita tukar tu. Kita panggil Nurtizen. Ustaz ni lampu ke ada nur? Saya nampak nur Ustaz ni lain macam. Ke lampu, Ustaz? Sebab kalah. Saya bin Nur kalah. Okey tak? Allah. Kita teruskan. Okey, apa nasihat kepada jadi ada setengah-setengah orang dikongsikan ketika duduk sekarang ni, dulu biasa hantar anak ke sekolah, sekarang anak dekat rumah, jadi maknanya dia jadi stres, berhadapan dengan anak-anak dan apa semua. So apa Datuk kepada ibu ayah yang rasa stres untuk anak-anak yang nakal lah, lompat sini lah, menjerit sini dalam keadaan PKP ni tu? Boleh Datuk kongsikan? Itulah, itu kalau nak bantu ni untuk bantu mereka bagi tenang dan dapat mengurangi emosi. Pertama-tamanya kena ubah cara kita berfikir. Ini basic sangat, tambah basic. Contoh, Ustaz tanya macam mana nak mengajar anak-anak yang kat rumah 24 jam jadi stres. Kita ada masalah anak-anak sebab kita beranak. Cuba kita tak ada anak. Jadi masalah yang Ustaz tanya tak timbul. Tak ada anak. Tapi apa pula masalah? Rumah sunyi, dah kahwin 10 tahun, 15 tahun tak ada zuriat. So kita ada zuriat dan memanglah ada masalah anak-anak sebab Allah bagi kita amanah untuk 2, 3, 4, 5, 15 orang. Alhamdulillah. So pertama-tamanya kena bersyukur awak ada anak. Satu. Keduanya kena tukar cara berfikir. Sebab saya ni orang yang mengajar psikologi. Anak-anak yang pandai, Ustaz, anak yang pandai, yang IQ tinggi memang mencabar, Ustaz. Memang mencabar, memang nakal sikit lah. Sebab otaknya berjalan. Tapi kalau kita nak berdoa supaya anak kita baik, semua duduk diam je. Ada anak 5 orang semua duduk diam aja. Sonok ke tak sonok, Ustaz? 5 orang duduk diam aja. Tak sepah-sepah barang, semua duduk diam aja. Macam ayam berak kapur. Oi, risau kita. Jadi kena bersyukur. Bila rumah lintang pukang, dinding diconteng-conteng, koyak sana, koyak sini, kadang bergaduh, itu tanda mereka bijak. Mereka benar-benar berinteraksi. Cuma, itulah. Kalau kita go back to basic. Pada saya, bila kita berkurung kat rumah selama dah masuk sebulan lebih ni, kita kena patah balik kepada asas. Contoh, berapa ramai mak ayah yang pesan Ustaz pun pesan selalu, ya. Ustaz Amin pun selalu pesan, tolong bacakan kat kepala anak-anak Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah,
Kalau nakal sikit, surah Toha ayat 1 hingga 5. Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 23, 24. Contohlah, contoh. Ada buat tak? Kalau buat daripada dulu, sejak lahir, maka sekarang lah dia punya kesan kan kita nampak. Walaupun anak kita IQ tinggi, tapi dia takkan buas, takkan nakal, jadi anak yang soleh, mudah dengan cakap. Asbab Fatihah, ibu segala doa, ayat kursi menghalau setan iblis, yang mengacaunya, Subian dan sebagainya. Al-Insyirah, melapangkan kepala. So ini asas-asas yang kadang kita tak gunakan. Satu, Ustaz. Yang kedua, saya pesan pada keluarga saya, sejak saya ada anak sulung 38 tahun lepas, cuba haramkan fikiran negatif, cakap negatif, dan apa-apa yang negatif tentang anak-anak. Sebab ramai mak ayah kadang tersasar. Kau ni kenapa jahat, degil, malas, ya Allah, bengongmu, bengong. Lah, kau kemprok kau yang makmu. Allah, kemprok. Cakap Arab sikit tak? Cakap Arab sikit tak? Kemprok koyok mak ya tu ayo kefri. Koyok makmu. Kemprok kefri lagi. Kemprok koyok makmu. Aduh, takkan koyok kemprok koyok aku, tak maunya. Itulah dia. So, alhamdulillah saya dah pesan kat keluarga saya sejak anak sudong saya umur 38. Dah 38 tahun di rumah saya, tak adalah perkataan jahat, degil, stupid, malas, bodoh. Tak, insya-Allah tak akan timbul. So ini sebagai asbab. Sebagai asbab ikhtiar. Ni so sekarang ni lah kita cuba hidupkan balik. So kita dikurung, lepas tu dengan Ramadan pula, maka kita hidupkan sunnah-sunnah yang Nabi suruh. Kita pergi pada basic, pada asas. InsyaAllah kita akan tenang. Dan kita banyak sentuhan lah. Sebab bila kita doakan kepada anak kita, doakan kat makanan, kat badannya, sentuh dia. Sebab sentuhan mak ayah, sentuhan mak ayah insyaAllah akan memecahkan kedegilan anak-anak. Tapi saya sebut selalu pada diri saya, pada isteri saya dan pada semua orang, mak ayah kena berubah dahulu sebelum anak-anak boleh tenang dan berubah seperti yang kita harapkan. Kalau kita masih contoh yang lama, cakap cara lama, fikir cara lama, kita harap anak-anak kita berubah. Walhal mereka dikurung kat rumah sekarang, tidak pergi sekolah, mereka bertindak lain macam, tapi kita masih tak berubah. Jangan harap anak boleh berubah kalau mak ayah tak berubah dahulu. Jadi kita kena berubah secara positif, insyaAllah Ustaz. Okey. So jadi menangani anak-anak yang nakal, jadi maknanya selain daripada doa-doa dan mulut, kalau saya suka pesan jangan bela haiwan dekat mulut. Ada orang betul. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Tepat sekali. Betul. Ada kadang Ustaz, satu zoo disebutnya Ustaz. Semua yang kat zoo semua disebut. Kau ni macam rimau, macam badak sumbu, macam semua yang ada. Allah, kesian anak, terpinga-pinga anak, padahal itu semua jadi doa Ustaz. Cakap orang tua ni jadi doa. Dan kalau semua mak ayah berfikir bahawa anak aku ni nakal, aktif sikit sebab dia pandai, kita punya cara melihat anak kita berbeza. Anak aku dia pandai, itu sebabnya itu yang selalu kita dengar, apa contoh di mana tentang Imam Abdul Rahman Sudais. Ustaz kan? Kan kita dengar cerita kan, dia pun nakal sebab dia budak pandai, jadi nakal. Sampai mak dia kata, kau ni nakal sangat, kau jadi imam Masjid Al-Azhar baru kau tahu. Pergi jadi imam. Jadi kan makbul. Itu dia. Itu bukan cakap kosong. Itu sebenarnya contoh. Sebab dia orang tua kalau marah, cakap yang baik, maka itu yang akan berlaku. Mulut orang mak bapak ni masin. InsyaAllah Ustaz. Okey, so jadi okey, kita balik pada keluarga juga. Okey. So Dok, untuk anak-anak ni Dok, biasanya dulu kalau kita perasan, mak ayah kita ni dia akan kongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Contoh kan, alang-alang menyulut perkasa, biar sampai ke pangkal lengan. Tapi sekarang ni, anak-anak, dia mencari falsafah hidup dan kawan-kawan. Maksudnya, nak nampak dewasa, kita kena hisap vape. Jadi, falsafah hidup dia songsang. Maknanya, jadi apa nasihat Datuk pada mak ayah yang perlu memberikan falsafah hidup sebenarnya pada anak-anak ni? Seperti orang dulu lah. Betul. Itu yang dari kaca psikologi Islamnya. Sebenarnya benda ni pun balik pada asas, yakni kadang-kadang kita ni tidak ada family mission statement, pernyataan
kita punya objektif ataupun kata orang tu matlamat hidup keluarga. Contoh saya ini bukan nak meninggi diri ke apa, tapi ini contoh yang saya buat lah. Ya, saya buat pada anak. Sebab apa yang kita nak sampaikan, kita kena buat dulu, Ustaz. So apa yang contoh mission statementnya, saya akan panggil anak saya masa kecil-kecil. Ni berlaku 30 tahun yang lepas. Ya. Okey, kat rumah kita ni prinsip hidup kita senang aja. Abah punya prinsip senang. Pertama, anak-anak abah satu rumah kita ni mesti solat 5 waktu jangan tinggal. Solat jangan tinggal, itu tiang agama. Tak ada excuse, tak ada alasan, tak ada apa, solat jaga. Kedua, tolong pastikan kita baca Quran tiap-tiap hari. Baca Quran tiap-tiap hari. 2. Nombor 3, ya. Apa pun kita buat, kena buat yang terbaik. Ya, sebab Allah suka hamba-Nya yang buat apa pun terbaik. So, apa pun kita buat, makan cara terbaik, buat kerja rumah terbaik, exercise cara terbaik. Ya, buat apa pun terbaik. 3, keempat, kita mesti jadi orang yang Nabi kata, orang yang paling baik, banyak beri manfaat. So kita kena jadi orang yang membagi manfaat. Tolong orang. Kalau tak mampu untuk tolong orang, jangan susahkan orang. Itu tiap-tiap kali saya sarapan, tiap-tiap kali saya lapang, saya akan sebut pada anak saya. Kita punya family mission statement. Dan yang kelima saya kata, semua anak abah kena belajar sampai mati. Ya, semua kena masuk universiti atau tak kisah di mana pun, tapi kena sambung belajar setakat yang paling tinggi. Sebab kalau kita nak cemerlang dunia dan akhirat, kena ada ilmu. So ini yang kita ulang. Abah tak boleh pantau kamu. Abah tak boleh tengok kamu. Abah tak boleh kontrol kamu dengan kawan-kawan. Tetapi kalau kamu jaga solat, jaga Quran, dan saya ajarlah doa-doa harian. Doa pagar diri, doa. So itu yang kita jadikan dia punya pendinding. Kalau tidak, apa nak buat, Ustaz? Macam mana nak kontrol anak dan dengan langit yang terbuka, dengan gadget yang ada, tak mampu siapa-siapa pun nak memantau anak-anak. So selain daripada doa dan sebagainya, pastikan mereka ada senjata sendiri. Dan of course lah, saya ingat pesan Allahyarham Ustaz Harudin. Jadi untuk menguatkan lagi kita punya kata orang tu input kepada anak, ya, kita doakan, ya, Fatihah ayat kursi alam nasyar yang kita sebut tadi, embus kat makanan minuman anak, embus kat badan dia, embus kat gambar dia, embus kat pakaian yang sudah dipakai sebelum dicuci. So ni semua sebagai asbab dan ikhtiar untuk memastikan Allah yang akan kawal anak kita daripada web ke, daripada video lucah ke, daripada perkara-perkara yang ialah kepada maksiat ni. Cuma Allah yang boleh akhirnya membantu dengan kita sentiasa memberikan itulah input yang munasabah. Dan apatah lagi anak sudah 15 ke atas. Dah layan mereka macam kawan. Ya, tak boleh nak marah-marah, tak boleh nak rotan. 15 ke atas kena jadi kawan. So, inilah yang paling mencabar umur remaja 15 ke atas. Jadi mudah-mudahan dengan kaedah yang basic ini, maka mudah-mudahan anak kita di atas landasan yang betul, insya-Allah, Ustaz. InsyaAllah, Masya Allah. So jadi maknanya ini yang mana apa yang Datuk buat, maksudnya yang orang-orang terdahulu buat, kita sebagai mak ayah yang terapkan falsafah hidup untuk anak-anak. Maksudnya ya, betul. Ya. Jadi maknanya saya tengok kadang-kadang masalah antaranya kenapa mak ayah tak nak kongsikan falsafah hidup untuk anak-anak, sampai anak-anak tercari falsafah hidup di tempat lain kerana ada the laziness tu. Kerana dia macam malas, macam alah malas lah, penat lah, apa semua lah. Maknanya the laziness ni yang sampai Nabi ajar untuk kita minta lindung daripada lemah dan juga malas. So jadi maknanya apa komen Datuk mengenai perangai the laziness ataupun malas, terutama mak ayah dalam nak bimbing anak-anak ni, Datuk? Itulah dia. So itu pun patah balik pada yang asas. Sebenarnya saya suka pergi pada paling dasar, paling basic, Ustaz, ya. Sebabnya memanglah semua orang ada sifat malas. Sebabnya saya memang suruh anak-anak saya menghafalkan doa yang Ustaz cakap tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan tu. Memang saya suruh mereka baca sejak mereka kecil, umur 7-8 tahun dan mula mengawal, dan saya terangkan maknanya supaya jangan lemah dan malas, takut dan bakhil, ya, dan kata orang tu risau, ya, dan duka cita dan so supaya mereka betul-betul jadi orang yang confident. Itu satu. Yang keduanya, kita pergi kepada asas, Ustaz, ya. Sebabnya bila saya mengejutkan anak saya dan tidur pun saya pesan, sebab benda yang dalam kajian psikologi Islam dia kata barang siapa yang positif atau bangun pagi dalam keadaan yang ceria dan positif, sepanjang hari insya-Allah akan positif. Dan mak ayah kena mulakannya.
So saya bila kejutkan anak saya akan kejutkan, okey, Nur Hidayah bangun, senyum, angkat tangan doa, dan saya terangkan apa doa yang patut mereka baca. Bangun tidur, senyum, angkat tangan doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa nusyur, dan baca doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Basic lah, basic. Dan bila dah mereka besar sikit, saya kata baca doa pembuka 12 pintu yang ulama-ulama susun. Allahumma ftahli abwabal khair wa abwabal salamah, sampai habis lah ya. Dan saya pernah masukkan dalam internet di bawah title doa pembuka 12 pintu. Jadi kalau mak ayah amalkan, anak-anak amalkan, maka yang ustaz sebut sebagai yang malas, yang tak bersemangat, yang patah semangat, itu insya-Allah akan terhindar. Selalu saya ulang, anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapak, anak-anak lebih banyak ikut tindak tanduk mak ayah. Sebab prinsip mendidik yang saya belajar daripada kecil dulu ialah apa kita dengar, kita sering lupa. Sebenarnya kadang kita lupa nama orang. Apa kita lihat, kita akan ingat. Sebenarnya mudah ingat muka orang. Jadi apa kita bikin, kita akan faham dan ingat sampai bila. So, apa kita dengar, kita lupa. Apa kita lihat. Jadi, lihat ini ialah tindak tanduk teladan mak ayah. So, kalau anak tengok mak ayah yang kat rumah sopan santun, hormat menghormati, penuh kasih sayang, ya. Mak ayah kalau anak nampak je, oh pegang Quran. Mak ayah je pegang Quran, pegang buku, pegang Quran, pegang buku. Jadi anak-anak akan terikut. Sebab anak-anak akhirnya bila pengaruh ibu bapa kuat, maka pengaruh kawan jadi lemah, ustaz. Ya, pengaruh kawan untuk dengan wave-nya, dengan lepaknya, dengan benda-benda yang nonsense tu akan kurang. Tapi kalau pengaruh mak bapak lemah, kurang pengaruhnya, maka pengaruh kawan-kawan akan meningkat. Itu kata orang apa nama sunatullah, nature tu. Jadi kalau mak bapak dekat, bukan mesti keras, penuh kasih sayang. Dan saya selalu ingat pesan guru saya masa saya muda-muda, dia kata mendidik anak 80-20, nisbahnya 80-20. 80% kaedah at-targhib yang Nabi ajar, 20% kaedah at-tarhib. So banyak memuji, membelai, penuh kasih sayang, ya, peluk cium. Dan of course ada tegas, ada rotan, ada marah, ada potong elon. Yes, ada. Tapi nisbahnya 80-20. Jadi kalau kita amalkan dengan cara yang begitu, dan doa itu sebagai satu senjata yang sangat ampuh lah ustaz ya. Doa tu anak-anak pun kita ajar, ya. Dan saya selalu pesan pada anak saya, jangan tengok cermin sebelum baca Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kalau kita anak kita ni budak tadika pun apa ustaz. Tapi bila saya tanya orang tua-tua, ramai yang bukan tak tahu, malas nak, itulah malas tadi. Malas nak doa. Berapa orang yang baca doa cermin, tengok cermin, saya sebagai orang dewasa, 1%, 2%, 3%. Berapa orang yang solat taubat tiap malam? 3%. Berapa orang yang tolak witir di luar Ramadan? 1%. Jadi ini benda-benda yang asas, ustaz. Benda asas ni kalau kita terapkan bahawa ini kena buat, dan itu sebabnya bila disebut oleh Allah, wa qalilu min ibadiyas syakur, amat sedikit orang yang bersyukur. So tanda kita bersyukur pada Allah dengan melakukan apapun dengan terbaik. Jadi kalau mak bapak benar-benar bersyukur, ada anak, ada family, ada keluarga, masya-Allah, kita akan buat yang terbaik. Maka sifat yang ustaz sebut tadi sebagai malas, tak bersemangat, patah semangat, insya-Allah akan dapat diatasi sebab kita pergi kepada asas. Balik kepada basic, go back to basic, insya-Allah dapat diatasi, ustaz. Mungkin Datuk boleh terangkan balik 80-20 tu, ada penonton kita minta pencerahan yang lebih agak detail lagi. So saya bila dengar apa ni ceramah daripada seorang ulama, dia kata mendidik anak ialah dari nisbah 80-20. Kenapa 80-20? Sebab dunia ini Allah cipta 80-20. Saya pun wow. Saya orang sains, ustaz. So orang sains kata 80-20, menarik ni. So dia kata bumi Allah 80% air lautan dan air tasik dan sungai 80%. 20% daratan. Saya kata betul, memang betul. Badan manusia ni waktu lahir 80% air, 20% tulang dan daging. Saya kata betul. Udara ini ya 20% oksigen, 80% nitrogen dan gas-gas lain. Kata betul. Saya kata ya Allah. Dan pakar ekonomi mengatakan bahawa 20% rakyat yang kata untuk mengawal 80% aset ataupun kekayaan sebuah negara. 80-20. Jadi bila mengajar anak pun dalam nisbah 80-20 ialah 80% kaedah at-targhib.
kita puji-pujian dengan psikologinya, dengan hikmahnya, dengan penuh kasih sayang. Ni Nabi buat. Nabi yang buat. Ya, Nabi tak sebutlah dalam bentuk 80%, tapi ulama-ulama mengkaji, inilah dia, nisbahnya. So, Nabi lebih banyak dengan kasih sayangnya, dengan hikmahnya, dengan sopan santunnya, dengan peluk ciumnya, tu 80%. Yang positif, yang mengembirakan, at-targhib. Tapi manusia kan, kadang-kadang dia, mana dia yang maksum? So, kena marah, kena rotan. So, umur 10 tahun, tak sembahyang, rotan. Bila saya survey, berapa peratus mak ayah yang pernah rotan anak sebab tak solat? Adalah 1-2%. Berapa peratus mak ayah yang rotan anak sebab tak pergi tuition, ya sebab ini, sebab itu? Oh, ramai. Ramai merotan anak sebab yang macam-macam lah. Ya. Tetapi yang sebab tak solat, 1-2% je Ustaz. Jadi benda basic ini, kita kena ingatkan balik. So, betul lah. Saya setuju sangat. Dari kajian mata psikologi barat yang saya belajar pun, bila diterapkan dengan perspektif Islam, dia memang yang Islam itu yang paling cantik, yang paling logical, yang paling seimbang. 80% keadaan at-targhib. The positive approach, ya, dengan hadiah, santunan, penghormatan, kasih sayang. 20% marah, rotan, potong allowance, hukum, ikut tahap kesalahan dan dia punya aras umur dan sebagainya. So itu memang pendekatan yang sangat berkesan dalam mendidik anak-anak, insya-Allah. Okay, mungkin daripada sudut 80% yang kita menyantuni anak-anak ni kan, jadi kadang-kadang tu macam mana cara penyantunan untuk anak-anak sehingga mereka rasa anak-anak tu rasa sentuhan kasih sayang atau positive reinforcement maknanya dia rasa, sebab kadang-kadang ada anak-anak dia tak rasa pun mak ayah tu buat baik dengan dia. Ada jenis anak macam ni kan. So macam mana cara buat baik sambil dia anak tu boleh rasa mak ayah tu buat baik dengan dia. Betul, tu cantik Ustaz. Cantik Ustaz. Tu cantik tu. Itu soalan yang hebat tu. So, itu sebabnya bila kita cakap pada mak ayah, dan saya sebenarnya banyak bercakap dengan remaja, dengan anak-anak, antara soalan yang saya tanya pada mereka ni ialah, apakah rintihan you all, orang muda ni, anak-anak ni, yang you nak cakap kat mak bapak, tapi mak you tak sampai hati, tak takut ataupun tak tergamak nak cakap. Cuba cakap kat pakcik ni, kat atuk ni, supaya saya sampaikan pada mak ayah awak. Saya akan dapat banyak input dari anak-anak ni. Baik dari sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Apakah rintihan anak-anak yang tak terucap kepada mak ayah? Antaranya itulah. Yang pertama ialah, tolong ya jangan banding-bandingkan kami dengan adik-beradik ataupun orang lain. So kami ni semua unik, berbeza. Jadi jangan banding-bandingkan. Satu. Yang kedua, tolong jangan malukan kami depan adik-beradik. Jangan marah. Kak Long dimarah depan adik-beradik. Jangan. Malu kami. Kedua. Yang ketiganya, itulah disebut juga. Tolong jangan rampas gadget kami. Itu hukuman yang paling kami tak tahan ialah kalau gadget kami dirampas, kami akan separuh gila. Dia sebut tu. Lepas tu, dan tolonglah. Ini yang penting. Yang penting ialah tolong sampaikan ke mak ayah kami. Dia orang ni kadang kami buat baik. Macam Ustaz punya soalan lah. Kenapa mereka macam tak nampak? Tapi kalau kami buat silap terus kena marah. Ya, tolong terus dimarah, terus dikena. Tapi yang kita buat baik semua dia macam tak perasan aja. So kami amat kecewa, amat sedih. Jadi itu prinsipnya saya sebut kepada mak ayah. Daripada kata tu, rintihan anak-anak kita sampaikan mak ayah. Mak ayah, kalau kita nak tegur anak, nak mempamerkan kasih sayang, ikut bagaimana doktor. Bagaimana doktor atau nurse masa kita nak inject manusia. Nak inject patient, pesakit. Nak inject, dia sapu dengan alkohol, metanol. Dia sapu, baru inject. Ambil prinsip itu. Kalau kita nak tegur anak, puji dulu. Gosok tu macam puji. Gosok alkohol tu puji. Puji, baru tegur. Dan bila saya tanya, remaja, anak-anak semua ni, kalau mak ayah kamu sebut kebaikan kamu, puji kebaikan kamu, ya, kemudian baru tegur kamu, boleh terima tak? 100% kata, boleh. Contoh, nak tegur anak yang sila tadi cakap kasar dengan maknya, kata, kamu ni kan, abah nampak kamu ni cukup rajin. Bagi contoh, dia pun nampak, betul, aku memang nampak, bapak aku nampak aku rajin ya. Kamu ni anak yang bertanggungjawab. Sangat bertanggungjawab. Tengok kamu tolong adik kamu tadi, bila kawan datang ni, kamu bagi air, lepas tu bila dah balik, kamu cuci pinggan, sangat bertanggungjawab. Ya, 3, bagi contoh-contoh. Cuma, bila dah puji, baru, tapi abah tadi sedih sangat.
sedih sangat bila kamu naikkan suara kat ibu kamu tadi, kat Umi tadi. Abah sedih sangat. Abah rasa sangat hiba bila kamu naikkan suara. Sebab kamu ni budak baik. Bagi contoh, kamu ni rajin, kamu ni bertanggungjawab. Tapi kenapa jadi mereka akan nampak, oh, kebaikan aku bapa aku nampak dan sebut, dan kesilapan aku bapa aku nampak dan sebut dan tegur. Jadi anak boleh terima. Anak boleh terima, Ustaz. Itu satu pendekatan yang sangat berkesan. Saya dah tanya ribu-ribu, puluh ribu anak. Boleh tak kalau gini caranya mak ayah menegur? Dia kata, kalau itu caranya, kami insya-Allah boleh terima. Satu. Yang keduanya, anak-anak berfikir pakai gambar, Ustaz. Semua anak fikir pakai gambar. Jadi kadang mak bapak memberikan arahan dalam bentuk yang tak terbentuk gambar. Belajar rajin-rajin. Belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan penuh motivasi. Ada inspirasi. Fikir cara globalisasi. Kosong, Ustaz. Kosong. Cuba sebut. Kamu kalau nak belajar, sayang, duduk kat kerusi, menghadap kiblat ya sayang. Sebab belajar itu adalah satu ibadah. Dan sunnahnya menghadap ke kiblat. Lagipun sebelum kita belajar, kita kena baca doa penerang hati, doa al-insyirah dan sebagainya. Membaca doa ini sunnahnya menghadap ke kiblat ya. So duduk kat kerusi menghadap kiblat. Jadi ada gambar. Duduk belajar ialah duduk kat kerusi, menghadap kiblat, baca doa. Dan doa yang Nabi ajar paling jangan lupa ialah al-insyirah. Lapang dada, lapang kepala. Jadi anak kita nampak. Bukan belajar bersungguh-sungguh dengan penuh motivasi, inspirasi, globalisasi dan sasi-sasi yang lain. Tak ada kesan lah, Ustaz. Ya. Ataupun, makan elok-elok. Makan elok-elok. Dia tak ada gambar, Ustaz. Makan pakai tangan kanan ya sayang. Dah baca doa kan? Makan pakai tangan kanan. Ambil lauk yang dekat dulu. Ambil lauk yang dekat dulu. Jadi kita terangkan dengan bentuk yang terbentuk gambar dalam kepala. Sebab anak-anak kita, ikut kajian psikologi, berfikir dalam bentuk gambar. Jadi setiap kali arahan mak ayah dengan gambar-gambar yang jelas, anak akan mudah ikut. Itu kadang kita degilnya, mak dah cakap 10 kali, 20 kali, kau tak ikut. Sebab mak cakap dalam bentuk yang tak ada gambar. Jadi anak tak boleh nak follow instruction, nak ikut arahan tak boleh, Ustaz. Itulah antara sikit lah tip bagaimana kita nak menyentuh hati anak agar mudah. Yalah kok goblok kau yang bayar bapakmu, goblok kau yang lah, dah bapak pula kena goblok pula. Padahal mak yang agak goblok sebab dia tak boleh go sebab banyak blok-bloknya ya? Alah kepriye. Aduh kepriye banyak cakap Arab kita, Ustaz. Allah Akbar. Jawa jumpa Jawa cakap Arab lah. Aduh. Okey tak, kita sambung kita. Okey. Teruskan. Kadang-kadang kita sebagai mak ayah, kita menyaksikan macam mana anak-anak kita daripada kecil dia sakit, dia susah, dia macam mana dia jatuh. Jadi sebenarnya sebab itulah membentuk mak ayah ni lebih sayang pada anak-anak sebab kita tengok banyak maknanya kesusahan anak-anak tu di mata kita. Tapi mak ayah, anak-anak tak pernah tengok kesusahan mak ayah. Sebab tu kadang-kadang dia tidak merasa sayangnya mak ayah, sayang pada mak ayah tu sebab, atau rasa kesian pada mak ayah tu sebab dia tak nampak maksudnya susahnya mak ayah tu dalam membesarkan. Sedangkan kita mak ayah kita nampak kan, anak ni perlu macam ni, perlu macam ni. Jadi Dok, macam mana cara nak menyampaikan pada anak-anak mesej bahawa betapa susahnya kita mak ayah nak membesarkan dia dan harapan kita pada dia biar maknanya ada rasa kasih dia pada kita untuk dia majulah, untuk dia lebih ke depan tu lah sebenarnya. Wow, itu pun satu cabaran. Wah, ini soalan berat-berat. Bagi yang senang-senang, Ustaz. Ini kena Menteri Agama kena jawab ni. Bergak-bergak. Datuk Seri Zulkifli. Okey, memang betul lah ya. Tapi balik pada asal. Balik pada asas ya. Jadi bila itulah bila Nabi pesan berbuat baik kepada ibu bapamu agar anak-anakmu berbuat baik padamu. So balik pada situlah ya. So kalau mak ayah ya, tu sebabnya mak ayah ni, tu saya pun kadang ada kelemahan kat situ sikit. Ya kadang kita ni yalah anak kita ni dia dilahirkan dalam keadaan yang bukanlah mewah tapi senanglah berbanding kita dulu, Ustaz. Ya, kita dulu memang mengarungi cabaran yang lebih getir.
Jadi kita mudah insaf, mudah bersyukur. Tapi budak-budak sekarang semualah ya, dengan semua dah ada, dengan saya kat rumah saya elektrik tak ada sampai saya dah besar baru ada elektrik. Jadi dia orang takkan faham. Anak-anak takkan faham. Jadi itu sebenarnya. Tapi bila kita ziarah orang tua kita, sebenarnya anak-anak ya, tolong ziarah orang tua, bawa cucu, bawa anak-anak kita dan terangkan tu sebenarnya kita kena setiap perkara yang kita lakukan kena ada dia punya penjelasan, apakah ibrah daripada tindak tanduk kita akan mereka faham dengan cara yang santai ya. Itu sebabnya saya dah buat kajian rupanya ada 7 waktu yang sangat mustajab mendidik anak sampai lekat dalam minda mereka. Mereka mudah-mudahan akan mengikut apa yang kita sarankan itu dengan istiqamah. Contohnya ialah ikut kajian, dan ini sebenarnya semua orang tahu ya, tapi kita tak perasan. Waktu yang paling mustajab mendidik anak supaya lekat dalam kepala mereka ialah sebelum tidur. Sebelum anak kita tidur, itu sebenarnya orang putih akan buat bedtime story-nya dengan apa. Rupanya kita ni, kita doakan kepada anak kita dengan Fatihah, ayat kursi, alam nasrah ya. Kita embus kat kepala. Lepas tu, masa anak dah nak mamai nak tidur tu, rupanya gelombang otak kita ada alfa, beta, theta, delta. Theta ini ialah gelombang yang keluar bila anak kita dalam keadaan yang mamai macam nak tidur. Ataupun baru nak bangun tidur. So, bila ada gelombang theta ni, dan bila kita memberi nasihat, dia akan lekat dalam kepalanya dan akan diulang-ulang oleh otaknya, minda di bawah sedar sepanjang tidurnya. Itu sebabnya anak-anak yang ketawa-ketawa sebelum tidur akan ketawa-ketawa dalam tidurnya, mengigau. Anak-anak yang menangis sebelum tidur akan terisak-isak dalam tidurnya. Jadi kalau mak ayah faham, selepas kita doakan kepada anak kita, doakan kepada anak tu daripada bayi lahir sampai akil balik, ataupun saya akan buat sampai keluar dari rumah, masuk ke college. Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, surah Toha 1 hingga 5 tu, whatever lah, embus kat kepalanya. So sebelum tidur dan kita nasihat, jangan lama, 30 saat hingga 60 saat, 1 minit maksimum. Kamu anak soleh, kamu budak baik, kamu budak rajin ya. Semayang jangan tinggal ya sayang. Hormat semua cikgu. Nak jadi pandai, doakan semua guru. Jangan benci satu pun guru. Jadi kalau kita ajar asas ya, sebab anak-anak kita jadi baik bukan sebab mak bapak didik. Mak bapak didik memanglah bomoh sekampung, tak mustajab ustaz. So anak-anak lebih, kita semua tahu, anak-anak lebih banyak terpengaruh kepada guru-gurunya. Mereka lebih percaya kat guru, lebih banyak dipengaruhi oleh guru berbanding mak ayah. Antara mak ayah dan guru-guru, mereka akan lebih dengar guru-guru. Jadi sebenarnya kita kena sebut kat anak kita, jangan benci cikgu, doakan cikgu. Dan mak ayah kena doakan guru-guru anak. Ini ramai orang tak buat. Saya dah sebut dah. Saya dah buat kajian. Ramai mak ayah lupa nak doakan guru-guru anaknya. Ya Allah, selamatkan semua guru anakku agar mereka jadi hebat cemerlang dan dapat didik anak-anakku dengan cemerlang. Jadi bila mak ayah doakan guru-guru, ada pertalian roh antara mak bapak dan guru-guru yang impaknya luar biasa dalam mendidik anak-anak kita. Dan bila anak-anak kita pula sentiasa mendoakan guru mereka, jadi berkat ilmu. Saya dah sebut Ustaz, di kalangan pelajar-pelajar, angkat tangan pelajar yang sayang dan hormat semua cikgu. Saya tanya sebagai mukadimah ya, dalam kursus-kursus saya melibatkan 500,000 orang pelajar depan saya. Berapa peratus yang angkat tangan? Adalah tak sampai 5%. Tak sampai 5% pelajar yang sayang, hormat guru. Angkat tangan, jujur saya kata, pelajar yang fed up, menyampah, benci guru-guru tertentu, angkat tangan, 95% angkat tangan. Jadi kalau ini situasinya yang memang berlaku dalam senario yang sebenar, jadi macam mana mereka nak dapat keberkatan ilmu? Ingat, peribadi anak-anak kita yang Ustaz kata tadi akan menolong orang tuanya, ingat jasa orang tuanya. Sebenarnya lebih berkesan kalau guru-guru yang menerapkan. Sebab anak-anak lebih dengar guru-gurunya daripada mak bapaknya. Kenapa? Sebab anak-anak sering nampak keburukan mak bapak, kesilapan mak bapak, janji yang tak ditepati, ya, ataupun kebobrokan sifat mak ayah di rumah yang mereka, bapak aku pun bohong, bapak aku pun, mak aku pun, ya Allah. Jadi ni kadang-kadang mereka ada role konflik. Ya, tapi kalau cikgu, mereka tak nampak perangai cikgu kat rumah. Kalau mereka nampak perangai cikgu kat rumah, mereka pun tak akan percaya cikgu-cikgu dia orang.
Maaf cikgu. Tidak ada orang yang maksum cikgu. Ya. So jangan marah cikgu. Nasib baik anak kita tak nampak perangai cikgu-cikgu kat rumah. Sebab saya pun cikgu juga. Ustaz pun cikgu juga. Jadi kita ni guru. Dan kita tidak maksum. Jadi kita banyak kelemahan. Jadi oleh kerana itu, inilah. Sebab soalan Ustaz ni jauh perginya. Bagaimana nak pastikan anak-anak kita sedar akan jasa kita mendidik mereka, jadi mereka ingat balik. Ya, supaya dapatlah. So, kita nak kata, kamu besok dah besar, kau jaga aku ya. Kau jangan lupa jaga. Tak boleh. Kita tak boleh buat begitu. Dan kita pun tak tergamak nak cakap pun. Jadi kena orang lain. Kena orang lain yang beritahu. Ya, sekolahnya, pendidikannya, ya. Anak khutbah. Kena pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Ni subliminal learning ni. Dan anak-anak yang bijak, kata pakar yang mengkaji, kena dipesan paling kurang 150 hingga 200 kali. Baru ada penghayatan dalam mindanya. Jadi kena diulang. 120 kali sehari ataupun kekerapan tu? Sepanjang masa lah. Ya. Untuk satu perkara tu, minimum 150 hingga 200 kali. Untuk satu perkara. Mula-mula saya tak boleh terima Ustaz. Takkanlah degil sangat anak aku. 150 kali baru dia dengar. Tapi bila kenang pula apa yang Nabi pesan. Bila anak umur 7 tahun, suruh solat. Umur berapa boleh dirotan Ustaz? Umur berapa boleh dirotan? 10. Suruh sembahyang umur 7. Boleh rotan umur 10. Daripada 7 tahun hingga 10 tahun, 3 tahun Ustaz. 3 tahun tu 365 hari kali 3. Katalah kita bindikkan jadi 1000 lah kira senang. Padahal 1000 lebih tu. So 1000. So 1000 hari 1000 kali pesan baru boleh rotan. Jadi itu Nabi nak tunjukkan bahawa anak kita ni kena dipesan 1000 hari. Barulah boleh kita marah ataupun rotan kalau tak betul. Itu jadi bila Profesor Bobby D. Potter mengatakan bahawa anak kita yang pandai kena pesan 200 kali baru dia ada benar-benar kefahaman dan penghayatan dan dapat bertindak dengan betul. Jangan terperanjat. Jadi mak ayah jangan patah semangat, tetapi jangan takut dengan doa kita. Dengan doa kita, sebab bila mak ayah berubah, mak ayah doanya banyak, so cakap orang yang berdoa dan orang yang cakap supaya bikin dia punya rohnya, ya, dia punya haibah cakap tu berbeza, yang akan dapat menyentuh hati anak-anak kita insya-Allah. Jadi bila kita sampaikan itu, maka mudah-mudahan anak kita akan bertindak seperti mana yang kita harapkan. Sebenarnya doa kena banyak, dan itulah senjata yang sangat ampuh. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita doa tapi tak sungguh-sungguh. Doa tapi tak istiqamah. Doa tapi tak minta sungguh-sungguh sampai rasa sangat kerdil, sangat kecil, sampai kita tak rasa kita ni tak ada apa-apa sebenarnya tanpa dengan izin Allah. Mudah-mudahan akan berubahlah asbab perbincangan kita, asbab Ramadan, asbab PKP, maka ramai kita akan berubah insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Okey tu. Kita maknanya ada lebih 5 minit lagi. Jadi mungkin pesanan-pesanan akhir Datuk kepada seluruh Nurtizen. Nurtizen tu. Kita tukar nama dia jadi Nurtizen. Wow. Biar ada nur sikit. Bagus, Nurtizen. Saya suka tu. Nurtizen. Bagus tu. Jadi mungkin pesanan Datuk pada semua Nurtizen kita pada malam ni. Pesan saya ialah, oleh kerana ini bulan Ramadan ni bulan yang sangat berkat, ya, bulan yang penuh keberkatan, kemakbulan, bulan keampunan, bulan Quran, bulan Syahrul Jud dan sebagainya. So why not? Ini dia. Apa pun yang kita hendak, sama ada kita nak, saya sebut tadi, mak ayah ya kena berubah dahulu sebelum anak-anak boleh berubah. Jadi kita masukkan dalam doa kita. Tolong bubuh dalam doa kita setiap lepas solat, ya Allah, jadikan aku kekal dengan amalan-amalan positif dalam Ramadan 14-41 Hijri ini. Aku yang jaga solat 5 waktu, aku yang jaga solat qobliyah ba'diyah, aku yang jaga Quran tiap-tiap hari, aku yang jaga tahajud tiap-tiap malam, aku yang jaga isyraq duha tiap-tiap hari. Tolong kekalkan ya Allah. Aku yang bersedekah tiap-tiap hari, walau sedikit tapi aku nak sedekah tiap-tiap hari. Kalau boleh waktu subuh, ya. Jadi tolong kita doa supaya amalan-amalan ni lekat dalam diri kita. Sebab anak-anak, siapa-siapa pun akan melihat, anak-anak tak dengar sangat cakap kita, anak-anak akan ikut perangai kita. So, bila mak ayah berubah dengan doanya, dengan lekat ya, sebab kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ramai orang berubah jadi positif Ramadan,
balik ke raya je, habis. Perangai lama timbul balik. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat merugikan. Jadi mudah-mudahan asbab Ramadan bercampur PKP, pencabut COVID-19, pencabut pandemik, maka jadi satu titik perubahan yang sangat kuat. Saya minta diri kita ni berubah dan semua orang di Malaysia khususnya dan di dunia umumnya sama-sama berubah dengan asbab doa. Jangan lupa sebab kita kadang terlampau overconfident ya. Kita sombong sampai kurang berdoa, maka kita tak jadi seperti yang kita harapkan. Maka jangan salahkan anak-anak atau siapa-siapa kalau mereka tak berubah ke arah yang lebih positif. Okey, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk yang sudi bersama kita pada malam ini. Allah Ustaz, seronok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudi jemput saya. Terima kasih banyak-banyak. Kesun. Alhamdulillah. So, seperti biasa Tok, kita akan akhir dengan doa. Jemaah kita minta Datuk untuk sama-sama mendoakan. No. Saya nak minta Ustaz doa. Saya nak aminkan doa Ustaz. Saya nak doa Ustaz amin. Ustaz amin. Sila Ustaz. Allah. Okey. Tok, separuh-separuh Tok. Saya doa separuh, lepas tu habis Datuk sambung doa. Ada lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan berikan manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ibu dan ayah kami, guru-guru kami, orang yang punya hak ke atas kami ya Allah, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, Datuk pula baca yang doa untuk kita. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Datuk sudi sama kita. Terima kasih kepada seluruh netizen. Insya-Allah panjang umur dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Insya-Allah. Amin. Okey sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala selesai kita. Maknanya dapat kesan kita. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah dan kepada seluruh nurtizen sekian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pada malam ni insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa pagi esok pukul 8 pagi. Dan mudah-mudahan malam-malam ini, maknanya doakan kami, doakan kepada Datuk Fadilah Kamsah, doakan kepada Datuk Ismail Kamus yang sedang sakit pada ketika ini, dan doakan kepada seluruh muslimin-muslimat sekian. Okey sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa sadaqallahu alazim. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.